Assalamualaikum. Hai, saya Siti Nurwahida binti Rakbi, nombor ODF 200707366. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Nur Azira binti Zakaria. Nombor ID ODL 200707361. Saya Farah Wajihah binti Suhaimi. Nombor matrik ODL 210707373. Assalamualaikum, nama saya Tengku Ida Ayuni binti Uku Muda. Nombor ODL 190407357. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hafiqah binti Zulkifli. Nombor ID ODF 191107360. Okey, di sini saya akan membentangkan soalan yang kumpulan kami dapat. Soalannya ialah bincangkan asas hubungan dalam Islam dan toleransi agama di Malaysia. Okey, pengenalannya ialah Islam merupakan agama yang alamiah, tasamuh dan mahabbah. Yang pertama, alamiah bermaksud universal. Yang kedua, tasamuh bermaksud toleransi. Dan yang ketiga, mahabbah bermaksud kasih sayang. Yang pertama, alamiah universal ialah universal dalam Islam terbahagi kepada dua kerangka utama, iaitu kesatuan mutlak terhadap Tuhan yang Esa, Tauhid. Yang kedua, penegasan prinsip-prinsip moral. Yang kedua, tasamuh, toleransi. Islam sangat menjunjungi sifat toleransi sebagai sebahagian daripada kekuatan Islam. Yang ketiga, mahabbah, kasih sayang. Prinsip ini menekankan penonjolan sikap berkasih sayang sesama insan. Dilihat mempunyai perkaitan yang begitu rapat dengan toleransi yang memerlukan sikap individu untuk lapang dada dan profesional dalam sesuatu perkara. Toleransi dalam Islam. Pertama, Islam mengajarkan agar umat Islam berbuat baik dan bertindak adil kepada siapapun yang tidak memerangi umat Islam kerana agama yang dianut. Yang kedua, Islam mengutamakan terciptanya suasana perdamaian hingga timbul rasa kasih sayang di antara umat Islam dengan umat beragama lain. Yang ketiga, kerjasama yang baik antara umat Islam dan umat beragama lain tidak menjadi halangan dalam Islam. Seterusnya, kepentingan toleransi agama di Malaysia dalam memupuk kesepaduan sosial. Pertama, mengelakkan perselisihan faham antara kaum. Yang kedua, membentuk keharmonian hidup bermasyarakat. Yang ketiga, menjamin hubungan baik antara kaum. Dan yang terakhir, mengelakkan penindasan. Seterusnya ialah kepentingan sifat toleransi dalam kestabilan politik. Yang pertama, penting untuk institusi khususnya dalam pilihan raya. Yang kedua, menyatukan pemikiran masyarakat. Yang ketiga, pencetus idea-idea atau isu-isu tertentu untuk ditumpukan perhatian mengikut keutamaan. Dan yang terakhir ialah memupuk dan mengekalkan kesejahteraan antara masyarakat. Pentingan sifat toleransi sesama jiran. Yang pertama, memelihara keharmonian kejiranan. Yang kedua, menjalinkan hubungan erat sesama jiran. Yang ketiga, mengelakkan pergaduhan dan perselisihan faham. Yang keempat, menyelesaikan pelbagai masalah. Yang kelima, memupuk perpaduan kaum dan semangat kerjasama. Yang keenam, tidak menyinggung perasaan jiran. Dan yang terakhir, melahirkan masyarakat yang saling memahami antara satu sama lain. Kesan negatif tanpa toleransi dalam agama. Pertama, bersikap toleran yang merujuk hormat. Yang kedua, timbul perselisihan faham antara kaum. Yang ketiga, wujudnya prasangka dalam setiap kaum.
Yang keempat, keharmonian akan terjejas. Dan yang terakhir adalah menjejaskan pembangunan negara. Okey, seterusnya cabaran toleransi. Okey, cabaran toleransi yang pertama, halangan utama adalah kesegangan generasi. Yang kedua, semangat perjuangan semakin pudar. Yang ketiga, ikatan perjanjian yang tak pernah dipersetujui bersama setiap kaum suatu ketika dahulu. Okey, seterusnya sikap mempercayai dan menghormati semakin luntur. Okey, seterusnya perubahan gaya hidup yang berlaku akibat daripada kesepitan aliran sistem komunikasi dan informasi antarabangsa. Okey, seterusnya melunturkan rasa kepedulian terhadap sosial. Okey, terperangkap dalam kehidupan hedonistik yang akhirnya memperkukuh kelunturan idealisme serta semangat juang dan juga sikap agnostik tidak acuh terhadap kepentingan agama di kalangan warga Malaysia. Okey, seterusnya dominasi kaum atau etnik tertentu terhadap sesuatu agama mempengaruhi interaksi sosial antara masyarakat majmuk di Malaysia. Setiap etnik atau kaum akan sentiasa memperlihatkan usaha menzahirkan dan memurnikan kehidupan beragama masing-masing, menimbulkan persaingan yang berbentuk eksklusiviti keterlaluan yang membawa kebanyakan konflik yang berlaku walaupun berkaitan dengan perkauman. Ia sering sahaja mengheret agama-agama tertentu terlibat sama. Konflik-konflik sebegini juga sering kali berpunca daripada sifat dua muka yang wujud pada setiap agama. Okey, seterusnya cabaran dalam agama. Cabaran dalam agama memiliki nilai-nilai yang bersifat inklusif, universal dan transcendent. Okey, yang pertama, ketidaktepatan dalam memahami sifat dua muka. Ini merupakan penyebab kepada terjadinya antagonisme antara masyarakat berbilang agama, mewarnai kesebahagian besar daripada punca berlakunya konflik atau rusuhan di Malaysia dan begitu juga kebanyakan di negara lain. Mendorong pula kepada sikap inklusivistik yang keterlaluan dengan meletakkan semua agama adalah sama. Gerakan pemikiran tersebut kini giat dilakukan terutamanya oleh kelompok jaringan Islam liberal di Indonesia. Perkara ini seharusnya ditangani dengan segera secara ilmiah agar tidak menimbulkan kekeliruan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Berdasarkan perkembangan yang berlaku dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Okey, mencetuskan faham pluralisme agama yang diasaskan kepada kesatuan transenden agama-agama tentang Tuhan adalah milik bersama semua agama. Amalan mahabbah atau toleransi beragama di Malaysia tidak berlangsung dengan cara yang telus dan bersungguh. Sebaliknya, ia boleh dianggap hanya bersifat kosmetik. Keharmonian yang bercorak tempelan sebegini boleh mengundang kepada risiko perpecahan kerana ia lebih bersifat utilitarian dan tidak berasaskan idealisme tulen. Okey, itu sahaja dari segi cabaran. Terima kasih. Okey, hari ini saya ingin menerangkan tentang usaha Islam di Malaysia. Yang pertama ialah layanan yang baik. Kewajipan bagi anak yang beragama Islam untuk memberi layanan terbaik kepada ibu bapa yang bukan beragama Islam dalam aspek kebajikan, kesihatan dan keuangan kecuali dalam persoalan kepercayaan agama. Yang kedua, menjaga hak jiran.
Hak jiran mesti dipelihara walaupun berlainan kepercayaan agama, iaitu berbuat baik kepada jiran tanpa mengira jiran itu mempunyai hubungan darah, jiran itu Islam ataupun jiran yang bukan beragama Islam. Dilarang memusuhi, menyusahkan dan mengancam jiran. Yang ketiga, kebajikan. Selama mana semua pihak bersikap baik, tolong-menolong dan tidak memusuhi di antara satu sama lain, maka kebajikan sesama mereka. Yang keempat, hubungan silaturahim. Hubungan silaturahim di kalangan keluarga meskipun berbeza agama perlu diteruskan dan diperkukuhkan kerana mereka memiliki hubungan darah yang sama yang boleh memperkukuhkan hubungan persaudaraan. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, asas hubungan dalam Islam dan toleransi agama di Malaysia dapat dipupuk dengan lebih mendalam jika asas-asasnya dapat diterapkan dengan baik. Toleransi dalam agama sangat penting untuk kehidupan sejagat manusia untuk lebih harmoni.